Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengurusi suruh jawatan kuasa, tuan-tuan para jemaah yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk berada di dalam rumah Allah ini untuk sama-sama menantikan solat Jumaat rutin mingguan yang kita lakukan saban minggu dalam tempoh kita masih berada dalam suasana pandemik COVID-19 ini. Alhamdulillah, kita berada dalam minggu yang pertama ataupun awal bulan Sya'ban. Kita telah melepasi bulan Rajab, yang apabila masuk saja bulan Rajab kita selalu mengaminkan dan juga membaca doa Allah wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan izinkanlah kami bertemu dengan Ramadan. Kadang-kadang kita selalu sebut Rajab kerana barangkali mungkin ada peristiwa besar Isra' dan Mi'raj, juga amalan-amalan yang selalu kita buat dalam bulan Rajab. Dan seringkali juga orang tinggal bulan Sya'ban. Sedangkan Sya'ban adalah satu bulan yang menantikan kita bulan Ramadan. Oleh itu, persediaan kita untuk Ramadan sebenarnya telah bermula pada bulan Sya'ban. Kalau kita hitung kalender hanya beberapa hari lagi, lebih kurang 25 hari kalau tak silap. Betul ya? Untuk kita menyambut Ramadan, dan dimaklumkan juga Ramadan kali ini kita dibenarkan untuk solat tarawih. Alhamdulillah. Cuma tinggal lagi apa yang nak kita sediakan dalam bulan Ramadan, itu yang perlu kita mulakan pada bulan ni. Hari ini, bermula pada hari ini. Jangan tunggu bila masuk satu Ramadan baru kita nak start enjin. Waktu tu sepatutnya enjin kita dah panas, boleh tekan minyak terus je, boleh jalan. Ni dah bulan Sya'ban ni, boleh mula dengan puasa, mula dengan jangan tinggal witir kan. Baca Al-Quran, belajar memberi dan bersedekah. Benda-benda asas yang kita akan buat pada bulan Ramadan kena mulakan sekarang. Kalau tak mula, tuan-tuan, nanti kita akan mengah. Kalau tak mengah pun kereta kita akan pancit. Sebab apa? Sebab tak ada panas enjin, start masuk ke jalan. Itu betapa pentingnya bulan Sya'ban. Saya teringat dalam satu perbincangan tu, Ustazah Isfadiyah, dia cerita pengalaman dia waktu mana di UAE dulu. Dia bagi task untuk orang buat, untuk pelajar dia buat,
dalam tempoh 5 minit buat suatu muhadarah, dia panggil apa, persembahan. Dia nak buat apa, presentation, apa yang nak disampaikan berkaitan dengan subjek yang dia ajar tu. Grup yang pertama, bila dia pergi tengok kumpulan ni tak bersedia, satgi bila dia masuk baru duk tolak hang aku, hang nak buat apa, aku nak buat apa, baru duk tolak hang aku. Kemudian keluar, satgi masuk, keluar masuk, angkat kerusi susun. Tak tahu nak buat apa. Rupa-rupanya nak buat forum je pun. Kan? Daripada 5 minit dia bagi, hampir 40 minit masa yang diambil oleh kumpulan tadi untuk membuat satu persembahan, presentation, tugasan yang diberikan oleh pensyarah dia. Habis, selesai. Masuk kumpulan yang kedua. Apabila dia masuk saja, dia kata, tak ada nak letak beg dan barang lagi. Kumpulan tadi dah bersedia siap di depan. Semua bangun. Dia tanya pula dekat Ustazah Fadiah ni, are you ready? Dia kata, saya pula nak kena ditanya ready tak ready. Patut dia pensyarah tanya student ni, are you ready untuk presentation ni? Dia pun terkejut. Dia kata, okay, wait, not yet. Dia kata, dia ambil kertas buat keluar semua orang, nak maki semua tu. Okay, boleh start lah. Amat mengejutkan dia kata, dalam tempoh 5 minit, kumpulan ini membuat 3 persembahan. Yang pertama, dia menyanyi nasyid. Nasyid lah, berkaitan dengan poin-poin apa yang subjek yang dia ajar tu. Kemudian kumpulan yang kedua, persembahan yang kedua, dia buat pantomime. Siap buat pantomime. Dan yang ketiga, choral speaking. So ada 3 persembahan, bukan 5 minit, 4 minit. Dia kata, kemudian dia tanya, macam mana kamu boleh sediakan 3 persembahan dalam tempoh 4 minit? Dia kata, we prepare and we practice. Itu jawapan studentnya. Apabila mendengar jawapan itu, dia kata, dia seolah macam nak keluar ayat mata, dia kata. Dia kata, macam ni kamu punya prepare untuk kelas saya. Perfect, dia kata. So dibagi extra mark lagi, dia kata. Sebab dia terharunya apabila benda yang dia dah bagi, dia dah ajak, student dia persembahkan dalam keadaan yang sempurna. Itu manusia, tuan-tuan. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala nak menghidangkan satu tempoh yang sangat beristimewa kepada kita. Adakah kita bersedia? Are you ready? Soalan tadi. Lagi berapa hari kita nak berjumpa dengan Ramadan? Adakah kita bersedia? Atau kita baru nak start, nak susun barang-barang peralatan, baru nak cari baju, baru nak atok jadual sebagainya? So kena mula hari ini. Jangan kita lupa benda yang semakin dekat dengan kita. Bila saya dengar cerita tu, saya kata, kita kena buat sesuatu lah, tuan-tuan. Kan? Kena buat sesuatu. Bahawa Ramadan sangat dekat. Kalau tak mula hari ini, memang kita akan susah. Betul. Tunggulah nanti bila kita masuk Ramadan, awal tu ramai, kemudian surut. Jangan kata orang lain, kita pun sama. Awal tu semangat, makin lama makin rasa slow. Sebab apa? Barangkali mungkin kita tak bersedia. Apa yang dibuat oleh salafun salih, orang salih terdahulu, habis saja Ramadan, dia doa dah supaya jumpa Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, dia dah doa dah. Hebat orang dulu, tuan-tuan. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa dalam Ramadan ini akan diambil nama, akan dicatat nama orang-orang yang akan lepas daripada
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itqun minan nar. Cerita abang macam nak puasa esok. Macam bulan puasa esok. Tak apa. Kan biar rasa macam nak bulan puasa esok. Kan? Jangan duk rasa relax lagi kan. Harap-haraplah kita tuan-tuan, ni nama kita masuk dalam list Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan nak mai. Barangkali kita juga ada beberapa kenalan yang tak sempat sampai Ramadan. Pagi tadi pun ada seorang ustaz di sebelah Bali saja meninggal. Tak sempat baru bulan Syaban. Ya Allah, bagilah kita bertemu dengan Ramadan, dan bukan hanya kita nak bertemu dalam bulan Ramadan yang kita doa tu, kita nak digolongkan dalam golongan yang Allah Ta'ala terima amal, selamat kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rugi kalau kita tak ambil sungguh-sungguh bulan Ramadan hak nak mai nanti, kita tak guna peluang, kita tak slot in nama kita masuk. Kan? Kita daftar vaksin baru ni, daftar semua belaka. Daftar, alhamdulillah. Ada yang tak daftar, sila daftar. Kan? Supaya apa? Nama kita di slot in masuk. Saya tanya satu orang pegawai tu, wallahu alam, dia pun tak sure, dia kata ialah kemungkinan dia akan tengok first come first serve lah. Kira tak adil lah pada orang yang mendaftar dulu. Kan? Barangkali polisi tu boleh bertukar. Tapi nak habaq kata bagi, kalau dah nama kita masuk dalam tu, insya-Allah kita akan dipanggil. Tu nak tunggu yang tu. Supaya nama kita masuk dalam list yang malaikat tulis, bila habis Ramadan nanti, ni orang-orang ni, ya Allah, selesai mereka ni, selesai kerja mereka. Mudahkan urusan mereka. Selamatkan mereka daripada api neraka. Kan? Kita nak bagi nama kita masuk dalam tu. Itu yang pertama, kerana kita kena ingat bahawa Ramadan makin hampir. Peringatan untuk diri saya juga tuan-tuan semua yang hadir pada hari ini. Kita tak tahu masa bila kita, waktu mana Allah Ta'ala akan panggil kita, waktu mana akan jemput kita. Kan? Masa kita banyak habis dengan telefon berbanding Al-Quran. Betul? Muhasabah untuk saya ni, hari ni pun saya pegang telefon. Tengah duk cakap ni pun pegang telefon lagi. Kan? Nah, abang kata, dekatnya, lamanya kita. Cuba hitung masa kita dengan telefon dan juga Al-Quran ni. Rasa banyak telefon daripada Al-Quran. Kan? Duduk saat nak tunggu orang, tunggu kawan. Jadi tak selesa duduk saja-saja. Dia gagau juga poket, dia bawa keluar tengok. Kan? Kawan mai dari rumah, kita ucap ahlan wa sahlan, jamu semua. Tengah kawan mai pun kita capai telefon juga, tengok. Mak kita mai, mak ayah mai, celah tu pun kita tengok juga. Sambil duduk tengok anak-anak celah tu pun kita buka juga. Pergi kerja pun buka juga. Nak tunggu khutbah pun buka juga. So hitung tengok masa kita dengan Al-Quran dan masa kita dengan telefon. Lebih banyak kita pegang telefon. Kadang-kadang kita hitung pula umur kita. Rasanya aku ni lama dah berurusan dengan manusia ni. Bila pula waktunya dengan Allah Ta'ala? Hitung balik dalam 24 jam. Bila masa yang kata kita quality time dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang solid kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang betul-betul kita berhubung, betul-betul kita berbisik dengan Allah Azza wa Jalla. Barangkali ialah mungkin sembahyang berapa minit, 5 minit. Itu pun bercampur-campur. Kemudian tambah lagi kali kau tengok berapa minit saja. Berapa masa saja dalam sehari kita yang betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahlah lamanya kita hidup 30 tahun, 40, 50, 60, 70 tahun. Kan? Kita pun dah pencen, kan? Rasa kita ni dah lama dah berurusan ni, servis dengan orang ni. Lama dah kita berurusan dengan orang. 30 tahun kita kerja. Kan? Rasa-rasa kita nak juga masa bagi dengan Allah Ta'ala. Ke tepi saatlah kot hak leleng tu. Kan?
Kita nak tumpu betul-betul urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berpesan dalam surah Al-Hashr, disebut, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu wal tanzur, ya ayyuhallazina amanu wattaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhati tengok diri kamu, apa yang telah kita buat, apa amalan yang kita bersedia untuk lighad. Apa dia maksud dia? Hari kiamat, hari yang nak dekat dah ni. Lighadin digunakan hari yang esok disebut dalam Al-Quran, tapi ia sebagai satu kinayah menunjukkan bahawa itu adalah hari kiamat yang semakin hampir, semakin dekat. Perhati tengok, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Perhati balik, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui setiap apa yang kita buat. Allah tahu benda-benda yang lalu, benda-benda yang kita buat. Mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang apa? Yang tidak melupakan diri kita, melupakan apa yang bekal kita nak buat nanti, apa yang bekal kita nak bawa nanti. Kan? Quran sebut dalam ayat selepas tu, wala takunu kallazi nafsullah fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu jadi orang yang lupa diri, lupa nak buat bekal. Kerana apa? Orang yang lupa diri, lupa nak buat bekal ini tergolong dalam golongan orang yang ulaika humul fasiqun, orang yang fasik. Kita tak bersedia. Kita tak bersedia untuk nak membuat bekal. Kita rasa macam tak apalah, oh okey kot, kita ni rasanya dah okey kot. Kan kita dah boleh kita boleh mai semayang, kita dah boleh mai Jumaat, kita baca Quran. Tapi kita lupa hal-hal yang barangkali mungkin menjejaskan amal kita. Urusan kita dengan sesama manusia. Urusan kita dengan kedua ibu bapa kita. Urusan dengan rakan-rakan kita yang barangkali menyekat daripada kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Taala sebut lagi dalam ayat yang seterusnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tak sama orang yang masuk neraka dengan orang yang masuk syurga. Memang tak sama. Kerana apa? Kerana orang yang masuk syurga ini, faulaika humul ulaika wa ashabun nar, orang yang masuk kepada ashabul jannati humul faizun. Allah Taala sebut, orang yang masuk kepada syurga ini adalah orang yang berjaya. Inilah kejayaan yang kita dambakan, kejayaan yang kita impikan, yang kita nak, dan kita nak bawa. Dan hari ini dengan cabaran yang sangat besar, bukan hanya yang ada di depan kita saja tadi ini, yang saya sebut telefon, kan? Bahkan di luar sana ada cabaran yang sangat-sangat mencabar, kan? Kita bukan hanya nak bersedia diri kita, kita juga nak bersediakan keluarga kita, anak isteri kita, kan? Waktu baru-baru ni, kan, keputusan mahkamah yang membenarkan penggunaan kalimah Allah pun juga menggusarkan kita. Semua ni melibatkan akidah, yang kalau kita tak simpan betul-betul, tak pasak betul-betul akidah ni pada ahli keluarga, pada anak-anak, kita tak tahu ke depan ni lagu mana. Barangkali kita mungkin okey, duk mai kuliah, dengar kuliah cantik, kan? Duk boleh dengar lagi rakaman, boleh tengok live. Kalau tak boleh mai, anak-anak kita, kan? Agak-agak mereka ni nanti boleh tak faham supaya kita faham? Kalaulah diizinkan perkara itu berlaku. Tuan-tuan, kalau ikuti perkembangan tu, memang kita
mengejutkan, sangat mengejutkan. Kan? Sebab tu saya nampak dalam kita, kerana mereka orang-orang yang nak menggunakan kalimah Allah ini dalam memberi penafsiran Tuhan di dalam penerbitan mereka. Cerita yang baru ni, seorang perempuan, dia ada 8 CD. Yang dalam CD tu dia cerita ada tajuk-tajuk yang kita juga cemas kalau kita tengok. Kan? Bagaimana nak membuka kunci kerajaan Allah, bagaimana metod kerajaan Allah, bagaimana nak menjadi pemuridan kerajaan Allah. Disebut kalimah Allah dalam intipati untuk ajaran Kristian. Kita barangkali mungkin tengok rasa pelik, kita belek dulu buka. Cuba kalau tengok orang yang tak main mengaji, tak tahu. Kan? Baru ni Dr. Jailani bincang kat sini, kan, disebut satu persatu. Siapa yang ada masa, mai kuliah, mai dengar. Kat situ ada pengajian-pengajian, maklumat-maklumat yang boleh membantu. Cari masa untuk kita mai kuliah. Bukan cari masa, tuan-tuan, bagi masa. Bagi masa. Bagi masa. Saya nampak dalam isu-isu yang berlaku hari ini, yang pertama isu akidah, kita kena pasakkan akidah terhadap anak-anak kita, saudara kita, kan, rakan-rakan, supaya hanya akidah yang sahih boleh menyelamatkan kita. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila mereka menggunakan medium mahkamah, dia ada satu set perundangan yang kadang-kadang barangkali mahkamah juga terikat dengan set tersebut. Itu juga mengusarkan kita. Dan set perundangan ini perlu diperkukuhkan. Sebab tu dalam Perlembagaan Persekutuan sebut perkara 3, Islam agama rasmi. Dia sebut Islam. Agama lain tak sebut. Tapi agama lain boleh mengamalkan ajaran mereka dengan harmoni. Peace and harmony, dengan aman dan juga harmoni. Di situ dah menunjukkan bahawa Islam tidak boleh disamatarafkan dengan agama lain. Kat situ kita boleh faham. Maknanya kata betul ialah apa yang dimaksud al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Kita tak boleh tafsirkan agama Islam ini sama. Orang lain pun boleh dapat macam mana agama Islam dapat. Tak boleh. Dalam kerangka perlembagaannya begitu. Itu yang dibuat pada awal dulu. Generasi tahu dulu, generasi yang dulu-dulu dah berjaya masukkan elemen itu. Sebelum ni tak ada. Draft yang pertama perlembagaan tak ada. Apabila diminta oleh para ulama, oleh pemimpin-pemimpin waktu dulu, kena masukkan, maka ada elemen tersebut. Tinggal lagi kita nak mengisi supaya interpretation, penafsiran itu betul-betul mengikut ajaran Islam. Itu. So kat mana nak interpret ni, tuan-tuan? Ialah mahkamah akan interpret melalui apa? Undang-undang yang sudah ada. Kat mana nak buat undang-undang? Parlimen. Parlimen. Sebab tu jalan yang kedua lah saya saja berfikir. Kan? Tak tahulah tuan-tuan bersetuju atau tidak, tapi rasa kena bersetuju kot. Kan? 2/3 majoriti parlimen perlu Islam. Itu. Perlu Islam. Tak nak main ni, hak nak main nanti pemilihan, itu. Kita suka tak suka, kotak tak kotak, kita rasa politik, kita kena bersihkan. Kalau tinggal pada orang yang tangan kotak, makin kotak politik. Kasar apa? Saja tuan-tuan nak peringat saja, kan. Terfikir, kan. Kemudian itu sajalah. Sebab dia memerlukan persetujuan pindaan kalau ada apa-apa berlaku undang-undang, menyebabkan 2/3 majoriti ahli parlimen. Kalau hari ni pun nampak duk bertelagah, tak nampak kesepakatan, kan.
kena tolong bagi clear bang benda-benda ni kan. Tolak tepi ni hak kepentingan apa semua tu, tengok ke depan ni hak kita nak tinggal anak kita di belakang ni kan. Balik sekali malam sekali tengok, pergi masuk bilik depan tengok tidur. Hak duk tidur tu. Ni anak hak yang duk tidur ni, tengok perhati muka depa, ni ke depan bila esok aku mati boleh tak depa ni menjulang nama Allah macam mana aku julang hari ni. Tapi anak menantu besar-besar tu sahabat yang tu, saya kena tengok bini pula. Tengok menantu pula. Perhati balik tengok. Saya rasa itu sajalah kot mungkin peringatan untuk diri saya. Pertamanya kan, kita dah hampiri dengan bulan Ramadan. Perkemaskan ini persiapan kita. Persiapan kita untuk selamatkan diri kita, juga nak selamatkan keluarga dan juga masyarakat kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, daripada api neraka. Dan pada masa yang sama kita perhati keliling kita apa ada berlaku ni, kena betulkan, murnikan akidah dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kena ilmu. Majlis ilmu kan, kena mengaji. Kemudian yang kedua, kena fikir juga untuk berislah, pembaharuan kan. Kita kena jadi ejen untuk menekan supaya Islam kukuh dalam negara kita kan. Saya mohon maaf tuan-tuan kalau ada salah dan silap dalam ucapan penyampaian saya pada tengah hari ini. Yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, kelemahan itu merupakan daripada diri saya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.